Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi malam 13 September 2020 bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Kerajaan Negeri di bawah Gabungan Parti Sarawak GPS mengambil alih projek rangkaian Jalan Pesisir Sarawak iaitu Jambatan Batang Igan Mukah dengan peruntukan berjumlah RM285 juta setelah dibatalkan ketika pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan PH sebelum ini. Dalam sidang media selepas majlis perasmian pecah tanah projek tersebut di Igan semalam, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg memuji penglibatan wakil rakyat dan pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam melaksanakan serta mengilhamkan reka bentuk jambatan strategik itu. Ujar beliau, sehingga hari ini keseluruhan kawasan Mukah telah dihubungkan dan ia terbukti akan kesungguhan kerajaan negeri membantu rakyat tidak kira di bandar maupun luar bandar. Ini adalah harapan kita. Selepasnya untuk siap ekonomi kita akan rancang. Termasuklah kita mengeluarkan bahan kita untuk ekspor. Jadi terpulang pada kita lah niaga kita pun. Sehubungan itu, beliau yakin bahawa semua jambatan yang dikendalikan di bawah kerajaan GPS akan siap pada tahun 2024 dan berpotensi mewujudkan banyak pekerjaan di samping merancangkan industri pertanian, penternakan dan pemprosesan termasuk perkapalan. Maka dengan penerbitan jambatan ini, maka keseluruhan kawasan Mukah telah kita connect daripada jambatan Rajang, daripada Serikil Raya Pasi ke Tanjung Manis, hubungkan dengan jambatan Rajang. Tanjung Manis sudah tentu ke Paloh, Pangkatan Paloh, dan yang Batang Rasak ke Darul dan akhirnya Batang Ikan. The whole area sudah kita sambung dengan jambatan. Dalam sidang media berasingan di Darul, Ketua Menteri yang juga merangkap pengurusi Sarawak Forestry Corporation SFC berkata, kerajaan negeri dalam bajet yang lepas sememangnya mempunyai peruntukan buat masyarakat nelayan. Untuk itu, projek penanaman tukun tiruan Reef Ball yang telah bermula sejak 20 tahun lalu terus giat dilaksanakan di seluruh perairan Sarawak menggunakan peruntukan sebanyak RM70 juta bertujuan memberi sumber tangkapan kepada nelayan pesisiran di samping mengelak daripada pencerobohan orang asing untuk mencuri hasil laut di perairan Sarawak. Kita ada dasar untuk memperkayakan lagi sumber ikan melalui tiruan yang kita bangunkan di seluruh perairan Sarawak, dan kerajaan kita telah memberikan peruntukan 70 juta, dan selama dah 6 bulan ini, lebih pada 6 bulan, kita telah menurunkan 72 juta. Orang tidak dapat mencerobohlah di kawasan ini sebab itu kita agak berat. Dia datang di dalam kluster tiruan, dan ini kalau ada trola atau kita nak curi teruknya sebab dia adalah berat. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis perasmian penanaman 660 unit tukun tiruan Reef Ball di perairan utara Pulau Bruit Matu Darul 2020 bertempat di Dewan Masyarakat Darul petang semalam. Jelas Datuk Petinggi Abang Zohari lagi, kerajaan negeri sentiasa memantau perairan Sarawak melalui unit keselamatan negeri di bawah Jabatan Ketua Menteri dengan menubuhkan Sarawak Coast Guard SCG termasuk 6 buah kapal. Dan unit keselamatan negeri di bawah Jabatan Ketua Menteri, saya telah menambahkan cara-cara kita mantau dengan menubuhkan Coastal Guard, Sarawak Coast Guard. Kita akan membekalkan asetnya termasuklah kapal sebanyak 6 buah, dan kita adakan stesen untuk kapal ini, satunya di Lawas, satu di Bintulu, satu di Tanjung Manis, satu lagi di kawasan Hanukatu, dan mereka akan memantaukan perairan kita melalui kapal kita sendiri. Sementara itu, mengulas lanjut mengenai tukun tiruan, Ketua Pegawai Eksekutif SFC Haji Zulkifli Muhammad Atun berkata, selepas Darul, penanaman seterusnya akan dilaksanakan di Laut Santubong ke Sematan, diikuti Sematan ke Tanjung Datu.
Lepas dia daro, kita akan menanam di lautan ataupun laut Sentubung ke Sematan, dan selepas tu Sematan ke Tanjung Datuk. Kerana selepas bulan 10 Tengkujuh pun dah start, kita siapkan nanam lagi lah. Saya boleh mengatakan lah dengan garantinya lah, penangkapan ikan ataupun mungkin udang ke akan bertambah. Sosioekonomi zatnya akan pun naik juga lah. Selain itu, UKAS juga sempat menemu bual beberapa wakil nelayan di kawasan itu yang menzahirkan penghargaan kepada kerajaan negeri. Saya berterima kasih kepada Abang Jo kerana memberi manfaat kepada Pulau Buit supaya hasil pendapatan di Pulau Buit bertambah. Saya mewakili seluruh nelayan kawasan Matu Daru ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak di bawah pimpinan Abang Johari, Ketua Menteri Sarawak, kerana telah begitu prihatin kepada nasib golongan nelayan, dan beliau juga telah ini adalah satu cara kerajaan untuk membantu golongan nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapan dan seterusnya menjana ekonomi golongan nelayan. Terima kasihlah kepada Kerajaan Negeri Sarawak dengan inisiatif Kedak tu. Banyak ikan, banyak dah oleh nelayannya kelak. Berita seterusnya, pengusaha makanan tradisional di kawasan Simunjan perlu kreatif dalam reka bentuk bungkusan produk supaya dapat menarik perhatian pembeli. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Batang Sadong Datuk Seri Nancy Shukri berkata, daya kreativiti usahawan tempatan mengaplikasikan reka bentuk bungkusan produk luaran boleh mempengaruhi pembeli untuk mendapatkan produk jualan mereka. Malah jelasnya dunia perniagaan kini juga beralih kepada perniagaan atas talian dan ia lebih mudah bagi mereka memasarkan produk secara meluas. Cari jalan untuk tolong orang kita. Jadi, apa ada produk kita boleh berjualan. Yang penting, package membungkusnya. Pembungkusannya perlu cara yang lebih dapat dijual dengan mudah. Uang dapat tertarik hati, naga kaya tak naga Tuhan. Uang dapat tertarik hati. Jadi banyak orang lain pun boleh menolong kita juga dapat hasil. Jadi itu adalah contoh untuk kita semua. Beliau berkata demikian semasa program aktiviti keusahawanan Kerepek Wanita Zon 3 Sungai Apin, Simunjan hari ini. Turut hadir Adun Simunjan Auladris. Terdapat 5 kampung yang terlibat dalam program tersebut iaitu Kampung Sungai Apin, Kampung Pantong Melayu, Kampung Tanjung Pisang, Kampung Tanjung Harapan dan Kampung Selangking. Berikut pula, penempatan baharu untuk Kampung Buso telah diluluskan oleh kerajaan negeri di mana kini ia hanya menunggu proses pembayaran pampasan tanah. Adun Tasik Biru Datuk Henry Harry Jinet berkata Jabatan Tanah dan Survey akan datang menyukat tanah di mana ada rumah kediaman penduduk dan kerja-kerja menyukat tidak akan mengambil masa yang lama untuk dilakukan. Perbincangan di Jambulat sudah diadakan, selepas ini perbincangan di lapangan pula sebelum tidak RCT masuk menyukat tanah lot kita. Sukat kasih lama sekejap saja. Di mana ada rumah di situ yang tidak menyukat cepat. Dan selain daripada itu, kita juga telah memohon tempat, bukan penempatan semula, tapi penempatan baru untuk Kampung Buso. Itu sudah diluluskan, seperti mana yang sudah umumkan kepada ketua kampung, yang hanya tinggal proses untuk pembayaran pampasan tanah. Selepas itu barulah dibagikan kepada pihak Kampung Buso. Berucap semasa majlis santai bersama pemimpin di Kampung Buso hari ini, beliau menambah Kampung Buso akan menjadi tarikan kerana turut terlibat dalam kajian bagi membina muzium dan Gold Mine Park di Bau. Sekian edisi malam bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari di Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Saksikan siaran khas sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2020 secara langsung di TV1 RTM, Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan Sarawak Event Channel pada 16 September jam 8.30 malam. Salam UKAS.